Tersebutlah kisah sang kerbau dan sang buaya di sebuah hutan. Kisah ini mengisarkan tentang sang buaya yang mengingkari janjinya terhadap sang kerbau. Pada satu hari, sang kerbau sedang sibuk meragut rumput di tepi sungai. Dia begitu asyik menikmati rumput yang segar dan lebat. Sudah lama dia tidak dapat memakan rumput sesegar itu. Setelah berhenti seketika, dia melihat sebatang pokok senduduk di hadapannya dan melihat burung-burung terbang mencari makanan. Dia berasa sangat kagum dengan keindahan kawasan itu. Kalau meniup seruling bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang kusut akan selesai. Tiba-tiba, rasa dahaga melanda dirinya. Dia pun berjalan menuju ke tebing sungai dan terdengar suatu suara rayuan meminta pertolongan. Oleh kerana simpati, dia terus berjalan menuju ke arah sungai itu dan cuba mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di tebing sungai, sang kerbau melihat seekor buaya dihempap oleh sebatang kayu besar. Rupa-rupanya, suara pertolongan itu datang daripada buaya tersebut. Rasa kasihan mula muncul di hati sang kerbau, tetapi dia juga bimbang sekiranya buaya tersebut hanyalah berpura-pura dan akan memerangkapnya. Apabila melihat buaya terbaring tidak bergerak dan air matanya mengalir, kerbau merasakan bahawa sang buaya betul-betul dihempap kayu dan tidak berpura-pura. Buaya merayu kepada kerbau untuk membantunya kerana dia sudah tidak tahan dengan keperitan menanggung berat beban pokok tersebut. Mendengar rayuan itu, hati sang kerbau menjadi lembut dan dia memutuskan untuk menolong sang buaya. Buaya menjelaskan bahawa kayu tersebut tiba-tiba jatuh ke atas dirinya sewaktu dia sedang merayap di tebing sungai dan memohon agar kerbau tersebut menggunakan tanduknya untuk mengangkat kayu tersebut. Walaupun bimbang akan ditipu, sang kerbau akhirnya bersetuju untuk membantunya. Sang kerbau pun menggunakan tanduknya untuk mengangkat kayu yang menimpa badan sang buaya. Apabila padi tidak ditampi, manakan tahu bernas dan hampa. Apabila janji tidak ditepati, banyaklah seteru, nahas pun tiba. Namun, sebaik sahaja kayu itu diangkat, sang buaya terus menggigit kaki sang kerbau. Tuan hamba mengkiri janji. Tuan hamba memang penipu, jerit sang kerbau penuh kesakitan. Sang buaya ketawa dengan liciknya.
Mana mungkin hamba akan lepaskan rezeki di depan mata begitu saja? Sang kerbau berasa sangat kesal kerana membantu buaya tersebut. Sang kancil kebetulannya lalu di situ dan terdengar cerita sang kerbau. Sang kancil pun bertanya kepada sang kerbau yang mencerit-cerit kerana tidak pernah lagi ia mencerit sekuat itu sebelum ini. Sang kerbau berasa sangat gembira apabila melihat kedatangan sang kancil kerana ingin meminta bantuan daripadanya. Sang kerbau pun mengatakan bahawa dia tertipu dengan kata-kata sang buaya dan sang buaya telah mengingkari janjinya untuk tidak menggigit kaki sang kerbau. Banyak orang bertanam puding, di sana busut, di situ kasai. Kalau bijak dalam berunding, di mana kusut, di situ selesai. Setelah mendengar penjelasan itu, sang kancil mendapat akal. Dia meminta sang buaya untuk menceritakan semula apa yang terjadi. Sang buaya pun terpaksa melepaskan gigitan pada kaki sang kerbau untuk bercerita. Dan ketika itu, sang kerbau dengan pantas menghempap kembali kayu besar itu ke atas tubuh sang buaya. Sang buaya mengerang kesakitan, tetapi dia tidak dapat bergerak lagi. Sang kancil pun berkata, "Lain kali jangan mudah percaya pada haiwan yang mengingkari janji. Mari kita pergi." Akhirnya sang kerbau dan sang kancil meninggalkan buaya itu bersendirian di tepi sungai. Sambil buaya itu terus menjerit meminta tolong, namun mereka tidak mengendahkan ceritanya lagi. Kita perlulah bijak dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadilah seperti sang kancil, tindakannya yang cepat dan cerdas seperti berpura-pura menyuruh sang buaya melakonkan kembali situasi yang terjadi sehingga dapat memerangkapkan sang buaya. Kita perlulah membantu orang lain yang dalam kesusahan. Walau bagaimanapun, kita perlu memastikan bahawa tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri. Sebaliknya, kita perlu mempertimbangkan segala risiko sebelum memberikan bantuan supaya kita tidak menjadi seperti sang kerbau yang ditipu dan digigit kakinya selepas membantu sang buaya. Kita perlulah menjadikan pengalaman lama sebagai pengajaran di masa hadapan supaya kita lebih berhati-hati dalam melakukan apa-apa sahaja tindakan di masa hadapan. Hal ini kerana setiap pengalaman sama ada baik atau buruk merupakan pengajaran yang berguna untuk menghindarkan kita daripada melakukan kesalahan yang sama.